للنبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang dihormati Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai serta ahli jawatan kuasa Masjid Inayatul Rahman, Kampung Batu Laut, Kuala Langat, Selangor. Yang dihormati para alim ulama, asatizah di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya muslimin, muslimat, hadirin hadirat. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas izin dan rahmatnya dapat kita berkumpul pada malam ini bagi menyambung pengajian kita dalam kitab Faham Faraid karangan Al-Fadil Ustaz Hilmi Hanis bin Muhammad. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam ini mendapat naungan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dapat menambah timbangan amal kebaikan kita ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala, sekaligus dapat menunaikan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu dalam perintah ta'allamul faraid wa 'allimuha. Pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah ia kepada orang lain. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah malam ini kita akan sambung pada muka surat yang ke-80. Muka surat 80 yang ada kitab boleh rujuk dalam kitab masing-masing, yang tiada kitab boleh rujuk di slide di layar hadapan. Muka surat 80 dalam tajuk besar tentang penegahan pusaka, mawani'ul irthi. Mawani'ul irthi, iaitu penegahan pusaka. Bila kata penegahan, ada sahaja salah satu, bukan keseluruhan penegahan. Kerana ada beberapa perkara yang boleh menegah seseorang itu daripada mewarisi harta pusaka. Maka bila berlaku salah satu sahaja, maka dia tertegah. Bukan mesti kena semua ada baru tertegah, tidak. Salah satu sahaja ada, maka dia tertegah daripada mewarisi harta pusaka. Penegahan pusaka ialah penegahan kepada ahli waris daripada mewarisi harta si mati. Siapa yang kena tegah? Waris. Sebab apa? Dengan sebab penegahan ini. Bukan orang lain yang kena tegah, tidak. Contoh nanti dalam bab pembunuhan, bila kata yang membunuh itu waris yang membunuh pemilik harta. Seorang anak yang membunuh ayahnya, maka anak ini terhalang daripada mewarisi harta pusaka bapanya. Bila kata penegahan kepada siapa? Waris yang ditegah daripada harta si mati. Pemilik harta tadi ada hubungan dengan waris, sama ada ayahnya ke, anaknya ke, adik-beradiknya ke, pakciknya ke, datuknya ke. Jadi melibatkan antara pemilik harta dan juga waris. Kalau misal kata seseorang ini membunuh jiran dia, dia membunuh jiran dia, hari ini dia bunuh jiran dia, besok bapanya mati, dia layak atau tidak mewarisi harta bapanya? Layak. Kerana yang dikatakan pembunuh tadi membunuh waris yang membunuh pemilik harta. Penegahan pusaka ialah penegahan kepada ahli waris daripada mewarisi harta si mati.
Mereka tidak layak untuk menerima harta pusaka sama sekali. Keadaan mereka ketika itu, walaupun masih bernyawa, tetapi mereka dianggap sebagai tidak wujud. Walaupun dia ada. Seorang anak yang membunuh ayahnya, na'udzubillah min zalik, dihadapkan ke mahkamah, dipenjara seumur hidup, contoh. Walaupun dia ada, dia hidup, dia dianggap tidak ada. Andai misal kata hanya dia seorang sahaja anak kepada waris, anak kepada si mati. Lelaki ni mati kena bunuh dengan anaknya. Anaknya seorang, anak tunggal, tak ada anak lain. Maka isteri kepada si mati ini dua keadaan, sama ada 1/4 atau 1/8. Keadaan begini, anak ini dianggap tiada, maka isteri akan mendapat 1/4. Lebih banyaklah daripada 1/8. Begitu juga sebaliknya. Kalau suami ada dua keadaan. Keadaan pertama 1/2 jika si mati tiada anak. Keadaan yang kedua 1/4 jika si mati ada anak. Misal kata si mati ada anak tapi seorang, dan anak itu yang membunuh ibunya. Maka anak ini tidak dianggap ada. Bermakna suami akan dapat 1/2. Kerana anak ini dianggap tiada, kerana dia terlibat dalam salah satu penegahan pusaka. Keadaan mereka ketika itu walaupun masih bernyawa, tetapi mereka dianggap sebagai tidak wujud. Penegahan ini juga dinamakan sebagai halangan wasfi. Al-hajbu bil wasfi. Seseorang itu akan tertegah daripada menerima harta pusaka oleh sebab 3 perkara, iaitu yang pertama dengan sebab pembunuhan. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, wa an Amru bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa lil qatili minal mirathi syai'un. Daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tiada bagi seorang pembunuh itu sesuatu daripada harta pusaka. Pembunuh di sini merujuk kepada waris. Dia membunuh bapa, dia membunuh ibunya, maka dia terhalang mewarisi harta bapanya, dia terhalang mewarisi harta ibunya. Seseorang yang menjadi ahli waris bagi orang yang dibunuhnya. Poinnya apa? Dia menjadi waris. Dia sebagai waris bagi orang yang dibunuhnya. Maka akan ditegah daripada menerima harta pusaka si mati. Seumpamanya anak membunuh ayahnya atau isteri membunuh suaminya. Selain itu juga, dia tidak dapat mempengaruhi bahagian dan tidak boleh menghalang ahli waris yang lain. Dia dianggap sebagai tidak wujud di sisi syarak. Contoh, si mati ini ada seorang anak lelaki dan ada cucu lelaki daripada anak lelaki. Anak lelaki ini membunuh si mati, maka dihadapkan mahkamah, penjara seumur hidup. Dalam faraid, anak yang membunuh bapa ini dianggap tiada, dan dia tidak boleh mempengaruhi waris yang lain. Siapa waris yang lain? Cucu tadi ada. Dalam keadaan cucu, dia terhalang jika anak ada. Ini pada asasnya. Bila ada anak, maka cucu tak dapat. Bila ada cucu, anak tak ada, baru cucu dapat. Cicit tak dapat kerana ada cucu yang lebih dekat dengan si mati. Begitu juga bagi golongan usul yang di atas. Bila ayah ada, datuk tak dapat. Bila ayah tiada, baru datuk dapat. Ada moyang tak dapat kerana datuk ada. Jadi kaedah dia kena yang paling dekat. Dalam isu pembunuhan tadi, anak ini dianggap tiada walaupun dia hidup dekat penjara. Jadi dan dia tidak boleh mempengaruhi waris yang lain. Siapa? Cucu anak dia. Cucu kepada si mati, maka cucu akan mewarisi harta datuknya. Walaupun datuk ini, si mati ini ada anak, tetapi anak ini tertegah dengan sebab membunuh bapanya. Menurut mazhab Syafi'i, segala jenis pembunuhan akan menghalang ahli waris daripada menerima harta pusaka. Tak kira. Pembunuhan ni ada dua jenis. Satu, bunuh dengan sengaja.
Satu dengan tanpa sengaja. Cuma ada cabang-cabangnya lagi. Bunuh dengan sengaja, menggunakan senjata ataupun tidak. Senjata yang boleh membunuh ataupun tidak. Atau senjata yang tumpul ataupun tidak. Banyak panjang perbahasannya. Dalam pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i, segala jenis pembunuhan maka dia termasuk dalam perkara penegahan pusaka. Tak kira sama ada dia membunuh tanpa sengaja pun dia tertegah oleh syarat untuk mewarisi pusaka orang yang dia bunuh. A. Pembunuhan dengan niat, iaitu membunuh seseorang dengan sengaja dengan menggunakan alat yang biasanya boleh membunuh, seperti mengelar leher dengan pisau. Na'udzubillah. Saya rasa baru lagi dalam tempoh 5 tahun yang lepas, negara kita dihebohkan satu kes di Selangor. Anak yang mengelar ibunya. Di satu daerah, saya tak nak sebut daerah mana, kalau tuan-tuan masih ingat, dalam tempoh 5 tahun ini ada satu kes yang menggemparkan negara kita. Seorang anak, dia mengelar. Makna mengelar ni apa? Ambil pisau, sembelih maknya. Kerana nak duit, nak beli barang. Mak pik, ketagih, penagih dadah. Na'udzubillah min zalik. Anak ini terhalang mewarisi harta ibunya. B. Pembunuh hampir sengaja. Yang tadi sengaja, memang ada niat dan sengaja dan ada senjata. Yang ini yang kedua, B. Pembunuh hampir sengaja, iaitu pembunuhan dengan menggunakan alat yang biasanya tidak boleh membunuh, seperti dengan memukul mangsa dengan kayu yang kecil dan dengan perlahan. Tiba-tiba mati kawan tu. Niat nak gurau je, nak pukul sikit-sikit, sekali mati orang tu. Pun termasuk dalam penegahan pusaka. Mangsa mati akibat pukulan tersebut yang terkena pada bahagian yang boleh menyebabkan kematian. Bagaimana nak membuktikan kematian dia dengan sebab pembunuh tadi? Biar doktor buat kerja. Bukan kerja kita. Jadi bila dah bedah siasat, tahulah punca kematian. Sebab apa? Sebab dipukul, sebab di itu, di ini dan sebagainya. Begitu juga dalam memutuskan sama ada waris ini layak mewarisi harta si mati ataupun tidak, biar ahlinya yang memutuskan. Siapa? Hakim, mahkamah yang memutuskan. Dan misal kata ada kes, kita bawa ke mahkamah, biar hakim yang memutuskan mengikut hujah-hujah, mangsa hujah-hujah yang pelaku pesalah dan sebagainya. C. Jenis yang ketiga, pembunuhan tanpa niat atau tidak sengaja, iaitu pembunuhan yang dilakukan tanpa niat untuk membunuh, seperti seseorang terlanggar anaknya menyebabkan anaknya mati, juga termasuk dalam perkara yang ditegah mewarisi pusaka. Yang keempat, D. Pembunuhan yang dilakukan oleh kanak-kanak belum baligh, orang kurang upaya atau orang gila. Orang gila, kanak-kanak yang belum baligh, kalau dia buat salah, berdosa ke tidak? Berdosa ke tidak? Tak berdosa. Rafa'al qalam, diangkat qalam, catitan ke atas 3 golongan. Pertama, kanak-kanak yang belum baligh. Yang kedua, orang yang gila. Yang ketiga, orang yang lupa atau yang tidur. Kalau dia buat salah, kanak-kanak ini yang belum baligh atau orang gila, kita tahu dia memang gila, ada kad OKU. Ada kad OKU daripada JKM, memang mengesahkan dia ni masalah mental, orang yang tidak siuman. Dia bunuh orang. Berdosa ke tidak? Tak berdosa, kerana dia angkat kalam catatan. Tetapi dalam faraid dia terhalang. Nampak tak betapa ketatnya? Ketatnya syarat nak mewarisi pusaka. Dalam bab pembunuhan ini, apa jua jenis pembunuhan, dia terhalang. Walaupun dia kanak-kanak, walaupun dia tak sengaja, dia tengah mengigau, ambil pisau, cucuk bapaknya, mati bapaknya, anak ini terhalang mewarisi pusaka bapanya. Ini dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Kemudian yang kelima, I. Pembunuhan dilakukan dengan hak,
seperti abang membunuh adik sebab mempertahankan dirinya. Bergaduh. Gaduh dua orang adik beradik. Adik ni memukul dalam keadaan bersenjata. Maka abang ni mempertahankan diri. Bergelut, senjata adik ni tadi makan tuan. Pun termasuk dalam perkara penegahan pusaka. Iaitu dengan sebab hak. Dia membunuh dengan hak. Iaitu mempertahankan diri. Kemudian yang seterusnya F, seorang hakim atau qadi yang menjatuhkan hukuman mati terhadap anaknya kerana kesalahan membunuh. Salah ke tidak hakim ni? Kalau betul lah pesalah ni anak dia. Hakim ni yang memutuskan perbicaraan ini bapa kepada pesalah. Bila cukup bukti disabitkan bersalah, anak ini dihukum gantung sampai mati mandatori. Salah tak bapa ni sebagai qadi? Tak salah. Dari sudut Islam berdosa ke tidak? Tak berdosa. Tetapi juga termasuk dalam perkara yang menghalang dia mewarisi harta anaknya. Seterusnya, anak menjadi saksi atau memberi sokongan kepada saksi yang menyebabkan hukuman mati dijatuhkan kepada bapanya. Kalau tadi tu bapa jadi hakim, pesalah anaknya kena gantung sampai mati, bapa tak boleh mewarisi. Ini saksi sahaja, hakim orang lain. Hakim orang lain pesalah anak contoh. Bapa ni datang ke mahkamah menjadi saksi. Saya menjadi saksi, Tuan Hakim, anak saya ini memang mengedar dadah. Saya nampak dengan mata saya ada jual beli antara dia dan juga penagih-penagih dadah yang lain dengan rakan-rakannya. Saya menjadi saksi. Anak ni didapati bersalah, mandatori, gantung sampai mati. Bapa ini tak boleh mewarisi harta anak ini. Tapi jangan pula jadi senyap. Nampak salah, senyap je. Sebab takut nanti tak dapat pusaka. Dari segi hak, dia ada hak ke tidak? Hak, bahkan wajib. Wajib untuk menegakkan kebenaran. Menjadi saksi yang hak ini dituntut. Kemudian isteri waris dipaksa atau diugut supaya membunuh suaminya. Ambil pisau, ni pisau, bunuh suami kau. Pistol dekat kepala isteri. Macam mana ni? Dari segi hukum boleh ke dia bunuh? Dia bunuh juga sebab nak selamatkan diri dia punya pasal, takut nanti kena tembak. Maka harta suaminya, isterinya tak boleh pusaka, tak boleh mewarisi. Suami mengupah atau menyuruh orang lain untuk membunuh isterinya. Bukan suami yang bunuh, tetapi dia panggil pembunuh upahan. Pembunuh upahan supaya kau bunuh malam ni, bunuh bini aku. Bini aku malam ni ada program dekat tempat sekian-sekian, dia habis program dekat jalan, kau tolak kereta dia, langgar masuk gaung, biar mati. Macam cerita drama Melayu dulu-dulu. Sebab apa? Sebab nak dapat pampasan. Pampasan takaful, pampasan insurans. Mati bini, dapat dia 3 juta, dapat dia 5 juta. Juga termasuk dalam perkara yang menghalangi suami ini tadi mewarisi harta isterinya. Apa kaedah yang Al-Imam Asy-Syafi'i gunakan untuk mengaitkan segala jenis pembunuhan ini, termasuk dalam perkara yang menegah seseorang daripada mewarisi pusaka? Salah satu kaedah fiqh ialah manis ti'jalu syai'a qabla awanihi uqiba bihirmani, yang bermaksud sesiapa yang menyegerakan sesuatu sebelum tiba masanya. Sesiapa yang menyegerakan atau mempercepatkan sesuatu sebelum tiba masanya, maka hukumnya dia ditegah daripada mendapatkannya. Itu kaedahnya. Bukan dia bunuh, tetapi dengan sebab dia berlaku pembunuhan, dengan sebab dia cepat mati kawan ni, maka dia termasuk juga dalam perkara yang membunuh walaupun tanpa sengaja dan terhalang daripada mewarisi pusaka. Pembunuh tidak dapat mewarisi harta pusaka, namun harta pusakanya boleh diwarisi oleh ahli warisnya
jika dia meninggal dunia. Bila kata pembunuh ini, dia tertegah mewarisi sahaja. Maksudnya apa? Kalau pembunuh ni yang mati, hartanya boleh diwarisi oleh waris-waris dia. Bukan hartanya ditegah juga daripada diwarisi, tidak. Dia hanya ditegah untuk mewarisi harta orang yang dibunuh. Adapun seseorang yang tidak menjadi ahli waris bagi orang yang dibunuhnya, maka dia layak terima harta pusaka. Misalnya, dia telah membunuh jirannya, kemudian bapanya mati sebab kemalangan jalan raya, maka dia berhak terhadap harta pusaka bapanya itu. Di antara hikmah pembunuhan tidak dapat mewarisi harta mangsa yang dibunuhnya ialah untuk menjaga kepentingan institusi kekeluargaan supaya terhindar daripada rasa tamak ahli waris untuk mendapatkan harta pusaka dengan segera. Kalau perkara ini tak dibendung, perkara ini tak ditegah, boleh jadi banyak berlaku pembunuhan dengan sebab nak harta pusaka. Maka perkara ini ditegaskan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, apa jua jenis pembunuhan, maka dia tertegah daripada mewarisi pusaka. Sebab yang kedua, iaitu berlainan agama atau murtad. Sama ada si mati Islam ataupun bukan Islam, ataupun warisnya Islam atau bukan Islam. An Usamah bin Zaid anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yarithul muslimul kafir wa la yarithul kafirul muslim, muttafaqun alaih. Daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang Islam tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang Islam. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Salah satu perkara yang menegah daripada pewarisan harta pusaka ialah dengan sebab perbezaan agama di antara ahli waris dan si mati. Bila ada perbezaan agama, tak kira apa jenis agama selain Islam, maka salah seorangnya akan terhalang mewarisi antara satu sama lain. Kedua-duanya tidak mewarisi antara satu sama lain. Contoh, bapa ni dengan anak ni asalnya bukan Islam. Kemudian anak ni dapat hidayah masuk Islam. Bapanya mati selepas anaknya masuk Islam, maka anak ini tidak boleh mewarisi harta bapanya. Begitu juga sebaliknya, na'udzubillah, andai misalkan kata kedua-duanya Islam tetapi anak ini murtad, na'udzubillah, maka mati anak ini, ada harta bapanya yang Islam, tidak boleh mewarisi harta anaknya. Salah satu perkara yang menegah daripada pewarisan harta pusaka ialah perbezaan agama di antara ahli waris dan si mati. Kedua-duanya tidak mewarisi antara satu sama lain. Umpamanya, seseorang anak yang Muslim tidak mewarisi harta pusaka ayahnya yang kafir, dan seorang ibu yang kafir tidak mewarisi harta pusaka anaknya yang Muslim. Orang yang murtad juga termasuk dalam kategori orang kafir. Masa keislaman dan kekufuran seseorang itu ditentukan ketika si mati meninggal dunia. Bila waktu nak tentukan waris ini Islam ke tidak? Ketika bapanya atau ibunya mati. Ketika mati, anak ini Islam ke tidak? Baru je murtad sehari lepas, na'udzubillah. Contoh, maka dia terhalang daripada mewarisi pusaka ibunya. Ketika mati ibu ini, anak ini baru je masuk Islam pagi tadi. Ibunya dah Islam dah, anaknya belum masuk Islam. Mati ibunya, kemudian anak ini masuk Islam pagi tadi, tengah hari maknya mati, meninggal dunia. Anak ini boleh mewarisi ke tidak? Boleh. Kerana bila waktunya, ketika si mati, pemilik harta ni mati, lihat warisnya ketika itu sama ada Islam ataupun tidak. Contohnya, semasa Abang John, sebut John ni maknanya bukan Islam lah. Biasa kalau John ni nama orang yang bukan Islam. Contohnya, semasa Abang John masih hidup, John masih beragama Islam.
setelah abangnya meninggal dunia, John murtad, na'udzubillah min zalik. Walaupun dia murtad, namun John tetap memperolehi harta pusaka abangnya, kerana semasa abangnya mati, John masih lagi Islam. Sebab apa? Masa mati tu dia Islam. Lepas mati, sehari lepas mati, dia murtad, dia dapat harta pusaka. Kerana waktu mati si mati ini, dia dalam keadaan Islam. Walaupun dia murtad, namun John tetap memperoleh harta pusaka abangnya, kerana semasa abangnya mati, John masih lagi beragama Islam. Namun begitu, harta orang murtad tersebut menjadi harta ghanimah bagi kaum muslimin. Kembali kepada siapa? Kembali ke Baitul Mal. Kalau misal kata ada orang Islam yang murtad meninggal dunia, harta tadi pergi ke Baitul Mal. Saya nak kongsi satu baru hari ni punya. Dalam grup PPI MAIS, Perancang Pewarisan Islam, ada satu screenshot. Hi guys, ni bahasa orang sekarang. Hi guys, baru-baru ni rakan karib saya seorang muallaf meninggal dan namakan anak non-Muslim dia sebagai pewaris duit EPF-nya. EPF ni KWSP lah, EPF atau KWSP. KWSP, tabung haji, kita boleh menamakan orang. Sama ada isteri kita ke, suami kita ke, anak-anak kita ke, kita boleh letak penama. Baru-baru ni rakan karib saya seorang muallaf meninggal dan namakan anak non-Muslim dia sebagai pewaris duit EPF-nya. Masa kami ke pejabat EPF, terkejut kami bahawa anak kafir dia tidak boleh dapat sesen pun duit EPF dia sebab non-Muslim. Semua duit EPF dia berjumlah 400,000 lebih akan ke Baitul Mal. Ini khas untuk jabatan agama. Sebelum kamu Islamkan orang, tolong bagi tahulah kat dia tentang benda-benda ni. Ni dia punya luahan dia. Dia ni orang bukan Islam. Dia terkejut bila mana ada satu kes orang muallaf. Muallaf meninggal dunia. Bila kata muallaf, orang yang Islam lah. Meninggal dunia, kemudian dia letakkan nama, penama bagi akaun KWSP dia anaknya yang bukan Islam. Maka KWSP tak membenarkan anak ini kerana tertakluk pada hukum, tidak boleh salah seorang daripada keduanya berlainan agama. Kemudian ada yang respon. Ini pegawai daripada MAIS sendiri. Dalam situasi seperti ini, bagi mereka yang belajar dan faham berkaitan pengurusan harta Islam, harta pusaka ke, berkait tentang harta Islam lah, saya kira dia akan memahami isu ini dan tak ada masalah pun. Sebab orang yang tahu, dia faham. Berlain agama je, Islam tak membenarkan. Orang kafir tak boleh mewarisi orang Islam, orang Islam tak boleh mewarisi orang kafir. Tetapi dalam hal seperti ini, Baitul Mal boleh memberikan sebahagian harta tersebut dalam bentuk sumbangan. Bukan hak dia melalui faraid. Faham maksud saya? MAIS boleh memberikan dalam bentuk sumbangan, atas nama sumbangan, bukan atas nama bahagian dia, bahagian pusaka dia. Tak, dia dah tak boleh mewarisi. Jelas hadis yang sahih muttafaqun alaih, tidak boleh orang kafir mewarisi orang Islam, begitu juga sebaliknya orang Islam mewarisi orang kafir. Bagi kita sebagai orang yang cakna berkaitan ini, sama-sama kita mendidik masyarakat merancang harta mereka. Jadi kalau misal kata benda ni kita tahu dah, kita ada anak na'udzubillah yang bukan Islam, sayang tak dengan anak? Sayang, walaupun dia bukan Islam. Hubungan tu tak putus. Anak yang masuk Islam, mak ayah masih lagi bukan Islam, hubungan tu tak putus. Islam tak menyuruh kita putus hubungan dengan mak ayah yang bukan Islam, tak ada. Bahkan Islam tuntut lagi kita supaya berlaku baik kepada kedua orang tua walaupun bukan Islam. Jadi andai misal kata anak ni bukan Islam, kita sayang tak dengan anak? Sayang. Jadi rancang harta kita dengan cara apa? Dengan cara hibah atau wasiat. Cuma dalam bab wasiat ni dia khilaf, ada perbincangan yang lebih panjang. Boleh ke tidak wasiat kepada orang yang bukan Islam?
Ada setengah pendapat mengatakan boleh, andai misal kata dengan pemberian wasiat tadi boleh melembutkan hati dia memeluk agama Islam. Atas tujuan itu, tujuan untuk melembutkan hati dia. Rancang harta kita selagi mana kita belum mati. Bab rancang ini bab cakna, bab peka tentang pusaka, tentang harta, bukan hanya kepada waris bila kita dah mati, tetapi kepada kita juga. Bila kita hidup dah kena cakna, kena peka tentang harta pusaka kita, tentang harta kita. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Kita tengok sampai mana? Keadaan ini, sambung sikit lagi sebelum kita berhenti dekat nombor 3. Keadaan ini berbeza jika John murtad sebelum abangnya mati. John tidak akan memperolehi harta warisan abangnya walaupun selepas itu dia memeluk agama Islam semula. Bila abang dia dah mati, baru dia masuk Islam. John tidak dapat lagi mewarisi harta abangnya. Kerana ketika abangnya mati, John berada dalam keadaan kufur. Jadi ini jelas kita kena fahamkan masyarakat, terutamanya yang bukan Islam. Jelas dalam agama Islam tidak boleh mewarisi pusaka sekiranya salah seorangnya berlainan agama. Saya nak kongsi tuan-tuan berkenaan tentang fail faraid. Sebelum ni mungkin saya just cakap mulut saja. Apa tuan-tuan nak kena sediakan dalam fail supaya kita mati nanti mudah urusan waris-waris kita untuk menguruskan pusaka kita. Fail faraid peribadi. Hari ini saya ada bawa. Yang ni salinan. Sebab kalau yang original tak bolehlah bawa ke sana ke sini. Kena ada masukkan sekali dengan gerannya, geran tanah, geran rumah, geran kereta. Kalau bawa yang original, risau takut tiba-tiba hilang dan sebagainya. Jadi, kalau tuan-tuan buat di rumah, masukkan yang original. Supaya mudah urusan waris kita nanti bila kita mati. Fail faraid peribadi. Sebaiknya semasa hidup setiap orang menyediakan fail faraid peribadi. Masukkan dalam fail tersebut dokumen-dokumen seperti berikut. Yang pertama, salinan kad pengenalan setiap waris. Saya kalau mati malam ni, siapa waris saya? Mak saya ada lagi, ayah saya ada lagi, isteri saya ada, anak saya 5 orang lelaki, 1 perempuan. Masukkan setiap kad pengenalan salinannya 5 golongan ini. Bapa, ibu, pasangan, anak lelaki, anak perempuan. Salinan kad pengenalan setiap waris yang berhak mendapat pusaka. Yang tak berhak jangan masukkan. Kita masukkan yang berhak saja. Maknanya kita kena tahu, kenal pasti. Kalau aku mati, siapa waris aku? Kena tahu. Yang bukan waris jangan masukkan. Masukkan kad pengenalan yang menjadi waris kepada kita sahaja. IC-nya ataupun my kit. Kalau kanak-kanak, my kit lah bawah 12 tahun. Kemudian surat beranak. Kenapa nak kena letak surat beranak? Surat beranak kita. Kerana kita letakkan waris ayah dan juga ibu. Dalam surat beranak kita ada dinyatakan nama ayah dan juga nama ibu. Itu surat beranak kita untuk membuktikan ayah dan ibu kita waris kepada kita. Kemudian surat sijil nikah. Kenapa nak kena ada sijil nikah? Bukti isteri kita menjadi waris kita. Kerana ini ada sijil nikahnya. Kemudian surat beranak anak-anak kita. Kalau anak kita ada 10 orang, 10 IC-nya dan juga surat beranaknya masukkan dalam fail. Kenapa nak kena ada surat beranak? Kerana bukti dia anak kepada kita. Dalam surat beranak dia ada tertulis nama ayah, nama ibu, nama kita ada sebagai ayah. Maka dia sebagai waris. Ini surat beranak. Kemudian yang kedua, salinan dokumen harta seperti geran tanah, geran rumah, perjanjian jual beli dan kenderaan. Masukkan. Kalau misal kata ada 10 geran tanah, masukkan semua dalam fail. Kalau ada 10 buah rumah, rumah teresnya, rumah semi-D-nya, rumah apartmennya, masukkan semua geran-geran rumah dan juga geran-geran tanah. Begitu juga geran kenderaan, geran tanah, geran rumah dan isu-isu yang berbangkit. Contoh,
Ada geran tanah atas nama kita, tetapi hakikatnya tanah tu bukan milik kita. Ni banyak berlaku. Kes pinjam nama. Kes pinjam nama, ayah ni nak tanah tapi tak boleh buat pinjaman. Maka gunakan nama anak. Anak buat permohonan pembiayaan Islamic banking. Jadi atas nama anak geran ni. Tapi yang bayar bulan-bulan ayah lah. Ayah ada duit kebun, hasil kebun apa semua, dia akan bagi dekat anak atau terus ke bank bayar. Hakikatnya tanah tu tanah siapa? Tanah ayah. Kerana ayah yang bayar setiap bulan. Cuma pinjam nama saja. Nyatakan. Supaya waris faham dan tahu. Oh, yang ni walaupun nama geran ni nama ayah, tetapi dia bukan harta pusaka ayah. Kena bagi kepada orang yang berhak. Geran kenderaannya. Kemudian yang ketiga, salinan buku bank atau penyata akaun. Kalau kita ada 5 akaun bank, masukkan dalam ni dia punya nombor akaun, nama, nombor IC kita. Penyata yang ada tertera nama, nombor akaun dan nombor IC kita, masukkan salinannya dalam fail ini. Begitu juga kalau misal kata ada akaun KWSP, EPF atau tabung haji, masukkan juga. Kemudian yang keempat, salinan dokumen harta yang berkenaan. Contoh, kalau misal kata kita ada ambil takaful, kita ada ambil insurans yang Islamik, maka bila kita mati, azan ke teruskan? Teruskan sikit ya, kita habiskan ini sikit ni, lepas tu kita berhenti. Contoh, kita ambil takaful. Betul, harta itu bukan harta pusaka. Takaful, contoh macam hibah dan sebagainya, dia tak termasuk dalam harta pusaka. Tetapi masukkan juga dalam fail untuk menyatakan ini adalah harta penama. Macam saya, contoh, saya ambil takaful, letak atas nama isteri saya, letak atas nama ibu saya, letak atas nama ayah saya. Bila saya mati, isteri saya dapat sekian-sekian jumlahnya, mak saya dapat sekian-sekian jumlahnya, ayah saya dapat sekian-sekian jumlahnya. Setiap bulan saya akan carum takaful. Sebulan 100, sebulan 200, sebulan 300. Mati saya, nyatakan juga dalam fail ini supaya akan datang tidak berlaku pertelingkahan atau pergaduhan antara waris-waris. Yang kelima, senarai hutang dan penghutang. Yang ini penting. Senarai hutang dan penghutang, sama ada kita yang berhutang atau kita yang memberi hutang. Hutang ini ada dua, hutang dengan Allah dan hutang dengan manusia. Apa jenis hutang dengan Allah? Kita ada tertinggal puasa yang belum lagi diqada, diganti. 5 tahun lepas sakit, stroke. Tahun yang ke-6 baru sihat, baru dapat puasa. 5 tahun tadi tak dapat puasa 1 hari pun dalam bulan Ramadan. Berdosa ke tidak? Dia tak berdosa, tetapi dikira hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana cara nak membayar hutang puasa? Dengan cara membayar fidyah. Jadi siapa yang kena bayar? Waris kena bayar, ambil harta si mati, ambil harta kita dan bayar. Ini hutang kita dengan Allah. Begitu juga kalau misal kata kita belum lagi menunaikan haji. Ada harta, kalau ikut kemampuan mampu, tetapi belum sampai masa, giliran tu masih jauh, mati kita, maka waris tahu kita belum lagi menunaikan haji, wajib waris ambil harta kita dan dibadalkan haji atas nama kita. Ini hutang. Kemudian yang keenam, sebarang pesanan waris. Ini pesanan saya lah kepada waris-waris. Ini saya melantik pihak MAIS sebagai pentadbir dan juga pemegang amanah. Kerana kalau anda bisa kata, ini pandangan saya, bukan paksaan, tuan-tuan terpulang. Ini cara saya untuk merancang harta saya. Sebab saya fikir kalau saya mati malam ni, anak-anak saya masih kecil-kecil. Yang sulung baru tingkatan 2 tahun ni, 2024. Dalam keadaan isteri saya mungkin dalam keadaan sedih. Waktu kematian saya, kemudian nak bergerak sana sini susah. Jadi saya fikir saya kena lantik sesuatu badan atau individu sebagai pentadbir. Jadi saya lantik MAIS
untuk menjadi pentadbir ataupun pemegang amanah harta pusaka saya. Dalam surat ini ada dinyatakan, saya mengarahkan wasi dan pemegang amanah merujuk kepada pihak MAIS untuk menggunakan harta pusaka saya bagi menguruskan perbelanjaan pengurusan jenazah dan pengubumian saya, membayar semua hutang piutang saya termasuk sebarang tunggakan berkaitan kewajipan saya terhadap Allah Subhanahu wa taala yang wajib bagi saya membayarnya, termasuk membayar zakat, membayar fidyah, membayar kafarah dan haji yang belum ditunaikan, serta menyelesaikan segala hutang sesama manusia, gadaian-gadaian berhubung dengan harta ta'alih, sewaan, apa jua hutang yang lain, serta segala kos dan perbelanjaan untuk mentadbir harta pusaka saya seawal yang mungkin setelah kematian saya. Ini dalam akad tu, saya melantik pihak MAIS untuk menguruskan. Lagi-lagi kalau kita ada rumah sewa, kita ada kebun sewa, tanah kita sewakan, nanti kan mati kita, masing-masing berebut, masing-masing mengaku hak masing-masing. Bukan kita nak buruk sangka dengan waris, tidak. Buruk sangka satu hal, satu hal lagi waris tak reti nak menguruskan pun satu hal juga. Kalau macam saya berpandangan kalau saya mati malam ni, jadi anak-anak ini, isteri saya mungkin tak mampu nak menguruskan, maka saya lantik MAIS untuk menguruskan harta pusaka saya. Ini sebarang pesanan kepada waris. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, kena buat struktur faraid peribadi, struktur ataupun carta ataupun rangka. Kalau misal kata saya mati, waris saya mak, ayah saya, isteri saya, anak saya, 5 lelaki, 1 perempuan. Dan saya siap buat kira-kira, andai misal kata harta saya 1 juta, ayah saya dapat berapa, mak saya dapat berapa, isteri saya dapat berapa, anak lelaki seorang dapat berapa, anak perempuan seorang dapat berapa. Detail, sedetail-detailnya. Ni persediaan kita dalam hal merancang harta kita ketika kita masih hidup. Kita bila buat begini, kita akan tahu waris-waris kita ni siapa dapat banyak, siapa dapat sikit. Kita akan tahu secara automatik sebab kita dah kira siap-siap. Dan kita akan tahu siapa di kalangan keluarga kita dia waris dan siapa di kalangan keluarga kita dia bukan waris rupanya. Aku ingatkan dia waris, rupanya dia bukan waris. Maka kita kena buat perancangan tambahan, sama ada nak buat hibah ke ataupun buat wasiat kepada anak tersebut. Contoh anak angkat. Anak angkat bukan waris. Mati kita, dia tak boleh mewarisi harta kita 1 sen pun. Jadi bila kita tahu, kita rancang, kita buat nakaran, oh anak angkat aku ni tak termasuk sebagai waris, maka rancang harta kita nak bagi kepada dia masa hidup ataupun tunggu mati baru dapat, iaitu melalui wasiat. Wasiat ni dia cakap masa hidup, tetapi penyerahan selepas mati. Adapun hibah, pemberian masa hidup, cakap masa hidup. Ni RM1 aku bagi engkau, hibah lah. Ni RM100 aku bagi engkau. Ni tanah ni untuk Along, bagi dah. Pergi kat pejabat tanah, tukar nama. Ataupun tak tukar nama lagi, dah dikira hibah. Begitu juga dalam wasiat. Walaupun belum lagi dihitam putihkan wasiat tersebut, dikira sah. Bila cukup rukunnya, cukup syarat sahnya, maka sah wasiat tadi, maka sah hibah tadi, bila cukup syarat dan juga rukun-rukunnya, walaupun belum tukar nama lagi. Jadi bila dah tahu, oh keadaan begini, keluarga aku yang ni tak dapat pusaka, maka rancang harta kita semasa kita hidup, sama ada nak bagi masa hidup ataupun tunggu kita mati baru dapat, iaitu dengan cara wasiat. Wallahu a'lam. Saya rasa cukup sekadar itu. 8:48. Dah 7 minit azan, 3 minit lagi qomat. Cukup sekadar itu. Saya rasa ada soalan ke? Ya. Kalau kita buat hibah, tapi nak bilik, anak tu membunuh pula bapa ni. Kena tarik? Tak tarik. Bagus soalan ni. Kena dengan kita punya tajuk pembunuhan. Ayah ni bagi hibah kepada anak. Along lah contoh, long, ini tanah 1 ekar ayah bagi kat kamu. Cukup rukun, cukup syarat sah, dah dikira hibah milik anak walaupun belum tukar nama.
Tapi dalam kes ni dah tukar nama, lagi kuatlah. Maknanya dah ada hitam putih, pergi dekat pejabat tanah, isi borang 14A, pindah milik, dah pindah kepada anak. Kemudian anak ni bunuh bapanya. Bunuh bapanya. Tanah ni tadi dikembalikan kepada bapa ataupun tidak? Jawapannya tidak. Kerana dah menjadi milik anak. Yang dikatakan penegahan dalam hal faraid pusaka. Bila dia mati dengan sebab pembunuhan, maka yang membunuh tadi terhalang daripada mewarisi harta ketika mati. Bukan sebelum tu lagi. Sebelum tu dia bukan pusaka, tu hibah. Dia dah bagi siap. Allahu a'lam. Dia lagi satu dua. Tak ada. Tak tahu nak tanya apa. Kalau tak tahu nak tanya apa ataupun nak tanya tapi malu, segan, boleh WhatsApp saya je. Ambil nombor saya kat depan tu ada. Ambil nombor saya, boleh WhatsApp ataupun datang je ke pejabat penghulu saya. Pejabat penghulu tu kadang-kadang malam tu pagar tu buka je. Kadang malam pun ada orang datang. Sama ada nak cop ke, sama ada nak tanya tentang faraid ke, ada. Selagi insya-Allah saya ada larat, saya akan layan. Wallahu a'lam. Saya rasa cukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah dan kurang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun. Andai terkasar bahasa, tergores hati tuan-tuan dan juga puan-puan, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا يشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.